Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina صلاتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung ke surat 21 ke 19. Wa yastahilu fi haqqihim. Ya 20. Ya 19. Wa yastahilu itu atas sekali ke kena atas sekali Ar-Rusul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Ar-Rusulu alaihimus salatu wassalam. Kalau dalam naskah yang asal dia ada sikit lagi ayat dia. Wa kadza ila dhalika fi haqqi ar-rusul alaihimus salatu wassalam. في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الواجب في حق الرسل عليهم السلام. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا bitablighihi lil haq bitablighihi lil khalqi
Rasul-rasul, selawat dan salam bagi mereka. Sifat yang wajib pada hak rasul-rasul, kesejahteraan bagi mereka. Itu terjemah dari selawat dan salam. Selawat ni cakap Arab, salam pun cakap Arab. Makna selawat ni apa? Selawat ni maknanya rahmat. Salam maknanya sejahtera. Bila kita kata selawat, asal makna selawat tu ialah rahmat Allah. Dalam bicara ilmu tauhid, selawat tu ada 3 makna. Yang pertama maknanya rahmat, yang kedua maknanya istighfar, yang ketiga maknanya doa. Kenapa dia sebut 3? Kerana dalam bicara selawat itu, kalau selawat itu datang dari Allah, maka namanya rahmat. Kalau selawat itu datang dari malaikat, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, itu namanya istighfar. Kalau selawat itu datang dari manusia dan jin, itu maknanya doa. Dia beza di situ lah. Dalam Quran dia kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat ke atas Nabi, maknanya Allah mengurniakan rahmat kepada Nabi. Malaikat berselawat ke atas Nabi, maknanya malaikat memohon keampunan ke atas Nabi. Jadi Nabi ini, dia kan tak ada dosa, apa lagi nak keampunan? Maknanya meninggikan darjatnya. Jadi Nabi ini dia semakin lama semakin tinggi darjatnya. Nabi, Rasul, Wali, semakin lama semakin tinggi darjatnya walaupun sudah wafat. Dengan semakin banyak orang berselawat ke atas mereka, semakin banyak orang menghadiahkan pahala-pahala kepada mereka. Kalau orang kafir semakin lama semakin turun darjatnya. Seperti mana orang duduk dalam syurga. Orang duduk dalam syurga nanti, semakin lama semakin nikmat dia. Semakin nikmat, tak rasa jemu-jemu dia. Tak ada bunyi. Bateri habis ke apa? Tak apa. Jadi duduk dalam syurga ni dia tak jemu-jemu. Semakin lama semakin seronok. Tak ada istilah bosan, fedak. Ya, tak ada. Duduk dalam syurga ni dia semakin lama semakin seronok, semakin seronok, semakin seronok. Sentiasa semakin seronok. Dan yang paling seronok duduk dalam syurga ni ialah memandang Allah. Memandang zat Allah yang maha sempurna, tak pernah tak sempurna, bahkan sentiasa sempurna. Maka melihat Allah Ta'ala tu tak pernah jemu-jemu. Duduk dalam syurga tu tak pernah rasa bosan. Rasa semakin seronok, semakin seronok. Duduk dalam neraka ni semakin lama semakin sakit. Bukan Allah bisa tegal biasa, Allah bisa tegal biasa. Bukan lagu tu dah. Dia tak tegal-tegal dah. Duduk dalam neraka ni makin lama makin sakit, makin lama makin terseksa, makin lama makin azab. Jadi jangan kita kata tak apalah, aku semua orang masuk syurga tak. Siapa nak masuk neraka? Biarlah aku wakil. Jangan buat main. Ada orang cakap lagu tu. Siapa cakap lagu tu murtad, wal'iyyazubillah. Ya, murtad. Ya, Al-Quran mempersendakan firman Allah. Baik. Itu maksud selawat. Jadi apa maksud rahmat?
Selawat ni maksudnya rahmat kelaya daripada Allah. Jadi rahmat ni maknanya Allah Ta'ala mengurniakan nikmat-nikmat yang terpilih, yang tertentu dengan kasih sayangnya. Itu maksud kata rahmat. Baik, ambil. Dan salam bagi mereka ni, bagi mereka rasul-rasul. Apa maksud salam? Salam ni kesejahteraan, dia tulis makna bawah. Apa maksud sejahtera? Maksud salam ataupun sejahtera ni ialah para nabi dan rasul itu sentiasa istiqamah alal ubudiyah, walau ditimpakan berbagai-bagai ujian, bala bencana, malapetaka, kesakitan, kemiskinan, maki hamun manusia, benci manusia, maka dia makin lama makin istiqamah alal ubudiyah. Begitu juga dengan para wali. Wali-wali Allah pun dia dapat salam Allah, maka dia istiqamah alal ubudiyah, maka iman dia makin lama makin naik. Yang Nabi kata, ya, umatku di akhir zaman paginya mukmin, petangnya kufur, malamnya mukmin, siangnya kufur. Itu orang-orang apa kita ya. Nah, dia kembali, kalau dia mari semangat beribadah, tok wali pun gelap. Kalau dia mari malam, kopiah pun dah tak ada lah, tak kepala. Itu kita. Kita ni ya, iman kita macam temperature. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, selalunya turun. Saya lah, tuan-tuan saya tak tahu. Kalau dia turun, dia kena nak tidur ya. Duduk kejap, muat. Lepas tu lapar. Makan, tidur. Semangat, turun. Itu orang awam. Tapi orang wali, orang nabi, orang yang berpangkat rasul, iman mereka sentiasa naik. Tidur mereka pun naik iman. Ya, tidur mereka pun naik iman. Naumun alimun khairun min salatil jahlin. Tidurnya orang alim, orang yang arif billah, sama ada rasul ataupun nabi ataupun para wali, tidur mereka itu lebih baik dari solatnya orang jahil, iaitu orang yang tak kenal Allah. Sebab tidur mereka itu hanya mata kepala, tapi mata hati mereka sentiasa mengembara di alam Rabbaniyah, alam ketuhanan. Baik. Sifat yang wajib pada hak rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi kita dengar orang sebut alaihimus salatu wassalam, sunatlah kita menjawab alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum menjawabnya adalah wajib. Orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita tak jawab, dosa. Ya, kita tak jawab jadi berdosa. Orang paling kedekut dalam dunia, orang yang tak nak berselawat ke atas Nabi, tu kedekut lagi sombong. Dah lah bakhil, lagi takabur. Jadi bila kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, walaupun dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam, kita tolong selawat. Ya, kita terlepas dari dosa. Alaihi wassalatu wassalam itu pun kata semua ulama kena juga kita jawab. Ya, sebab memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan muliakan ia. Siapa yang tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, maka jauh panggang dari api, umpama langit dengan bumi. Kalau dia nak dimuliakan oleh Allah, jauhlah dari rahmat Allah, nak dapat kemuliaan Allah. Sebab kita tidak mahu memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Adapun rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam,
ataupun selawat dan salam bagi mereka itu, maka wajib pada hak mereka, yakni pada diri mereka, pada hak mereka, yakni pada diri mereka, 3 sifat. Yang pertama as-sidqu, maknanya benar, wal amanatu, maknanya amanah, wa tablighu, maknanya menyampaikan ma umiru bi tablighihi lil khalqi, apa yang diperintahkan bagi makhluk. Baik, ni 3 ni yang wajib kita tahu. Setengah kita dia tulis 4 kan. Kita ngaji kat sekolah dulu dia tulis 4. Yang keempatnya al-fatanatu. Al-fatanatu maknanya cerdik, bijak. Tak ada Nabi yang blur, tak ada. Nabi syndrome Down tak ada. Nabi gila tak ada. Nabi ni dia cerdik. Cerdik Nabi ni dia advance. Cerdik Nabi ni dia advance. Tak sampai akal. Tak terfikir oleh akal orang zaman tu akan kecerdikan Nabi. Allah kurniakan kepada mereka. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam membina bahtera. Bahtera Nabi Nuh bukan semata-mata macam sampan kita duduk kayu. Dia ada pakai kuasa solar, kuasa bateri, berikan wahyu oleh Allah membina bahtera. Ada kuasa solar dan ada kuasa melawan ombak yang kuat, yang mana kalau ada hari ini, kalau ada kapal-kapal hari ini duduk di zaman Nabi Nuh pada hari itu, semuanya akan tenggelam. Macam cerita tak mana sama lagi dah, tengok cerita lah. Satu lagi kapal yang Dr. Hamka karang satu novel, apa, Vendem, kan? Habis out. Tapi bahtera Nabi Nuh, bagaimana hebat Nabi Nuh ni, dia seorang dia bina bahtera dia boleh lawan ombak yang begitu kuat yang menenggelamkan seluruh dunia. Seluruh dunia tenggelam begitu tuan, habis pupus semua manusia. Manusia-manusia yang ada hari ini semuanya daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Daripada zuriat Nabi Adam pun dah habis pupus. Ya, daripada 3 orang anak Nabi Nuh itulah yang jadinya kita ni bangsa Melayu. Ya, macam betul dia bangsa Arab. Siapa lagi ni? Orang Jawa, orang Patani, orang apa lagi ya? Bugis. Tak kira orang apa, semuanya daripada turunan Nabi Nuh alaihi salam. Cuba tengok bagaimana Allah Ta'ala mencerdikkan mereka. Tu kata Fatanah, ya, satu kecerdikan yang luar biasa. Sehingga diberikan pula, ya, pemikiran-pemikiran mereka. Tu kata Fatanah para nabi. Baik, habis. Jadi siddiq, amanah, tabligh, Fatanah ni tak payah kita ceritalah, ya. Asalnya kita dah selalu dengar dah. Cuma nak beritahu sikit-sikit penambahan tentang benar Nabi. Masa kita mengucap, masa kita bersyahadatain dalam solat ni kata ulama tasawuf, bukan ulama fiqh, ulama tasawuf. Ulama tasawuf kata barang siapa tidak menghadirkan ke dalam hatinya akan mafhum syahadatain, tak kala tahiyat akhir, tiada solat baginya. Jadi dalam solat ni ada 3 tempat yang perlu kita hadir hati. Lain pada 3 tempat ni, tak hadir
solat tetap sah, tapi pahalanya kurang. Tapi 3 tempat ni kata ulama tasawuf tiada solat baginya. Maknanya apa? Pada ulama tasawuf solat itu menghampiri tidak sah. Ini kata ulama tasawuf. Kalau ulama fiqh dia kata sah. Ya, daripada takbir sampai ke semua sembahyang tu tak khusyuk pun apa? Sah pada syarak. Pada makbul kita tak tahulah. Pada penerimaan hanya Allah yang tahu. Apa 3 tempat yang wajib kita hadir hati? Tak boleh lupa, tak boleh lalai. Mesti ingat kepada Allah. Yang pertama, tak kala takbiratul ihram. Masa kita niat tu, mulut kita sebut Allahu Akbar, hati istihdarkan niat. Niat tu jangan masa yang sama kita ingat benda yang lain selain nak solat kerana Allah. Kalau ada niat, kalau ada hadir benda yang lain, maka la solatan, tidak ada solat baginya. Ya, jaga-jaga. Kita orang ahli sunnah apa kan? Ada orang wahmi ni? Ada. Kita orang ahli sunnah percaya tasawuf satu di antara cabang ilmu yang wajib kita belajar. Jadi kita percaya tasawuf ada satu cabang ilmu yang fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf. Jadi ini kata ulama tasawuf, jangan kita perendahkan, jangan kita perkecilkan. Niat Allahu Akbar, aku solat fardu Isya 4 rakaat makmum kerana Allah. Nak hadir apa? Aku solat ini semata-mata kerana Allah. Allah dua yang menggerakkan aku. Kurang-kurangnya kena hadir makna dia pun jadilah. Jangan kepala tu merewang ke mana-mana. Jadi la solatan, tak ada solat baginya. Habis satu. Nombor dua, tak kala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita orang mazhab Syafi'i, makmum pun wajib baca, imam apa atas lagi kan? Dua-dua wajib baca. Jadi tak kala kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Sebut kami, jangan kata aku, salah. Mayang seorang pun kami, mai ramai pun kami. Pasal na'budu maknanya kami beribadah. Kalau aku a'budu, ya, tu bukan alif, nun. Nun tu dhamir bagi makna jamak. Jamak maknanya ramai. Ramai tu maksudnya kami. Kami kita sembahyang seorang. Ya, sembahyang seorang pun kena hadir makna kami juga. Pasal apa? Kami di situ pada pihak tasawuf, bukan pada pihak fiqh. Pada pihak tasawuf kami maknanya ada 7 perkara. Paling kali kita cerita ni tak ada nak lambat, setengah jam lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu jualah kami mohon pertolongan. Masa kita kata iyyaka na'budu, terbayarlah sud ekor kat kedai tom yam. Sud ekor itulah Tuhan engkau. Na'budu kami beribadah. Ingat astro. Astro itulah Tuhan engkau, kata ulama tasawuf. Maka pada masa tu jangan ingat perkara yang lain selain daripada Allah. Na'budu, hanya kepadamu lah ya Rabbi kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Siapa terbayang yang lain, kawan itulah dia minta tolong. Minta tolong selain daripada Allah, syirik wal-iyadzubillah. Itu pendapat ulama tasawuf. Tak ada lagi tak fiqh cara baru dalam kitab tasawuf.
Baik, yang kedua. Yang ketiga, yang jangan kita lalai hati dalam solat masa kita bersyahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datangkan mafhumnya. Sekurang-kurang mafhum apa dia? Aku mengaku Allah jualah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Itu sekurang-kurang mafhum. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku Allah jualah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Ini fardu ain. Ini bukan sunat dah, ini fardu ain, wajib kita faham. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, apa yang dia bawa adalah benar belaka. Ni sedih ni. Aku mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, apa yang dia bawanya benar belaka, atau kita mengakui kebenaran Rasulullah. Maka jangan kita sangka perkara yang tidak benar dengan Nabi. Apa perkara yang tidak benar dengan Nabi? Ada orang kata Nabi kahwin ramai itu harus. Saya pernah dengar lah ceramah dalam TV beberapa tahun lama dulu lah. Apa dah saya tak ingat nama penceramah. Dia kata Nabi ni kahwin ramai itu harus pada pihaknya. Nabi ni kalaulah dia orang yang bukan benar, tentulah dia buat benda harus. Tanda benarnya Nabi, dia tak buat benda harus. Benda harus ni benda pilihan. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Buat pun tak berdosa, tak buat pun tak berdosa. Berpahala pun tidak. Itu kata harus. Jadi bila dikatakan Nabi kahwin ramai itu harus, bermakna dia tak faham apa makna sifat benar Nabi. Benar Nabi itu, Nabi tidak buat satu perkara pun, Nabi tidak berkata satu perkataan pun, Nabi tidak terdetik dalam hati, dalam satu detik hati pun, melainkan semua itu sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang harus tak ada, yang makruh tak sekali-kali, haram jauh sekali. Itu wajib kita beriktikad. Nabi tak buat benda-benda yang harus. Benda harus ni termasuk benda yang larang. Terkadang yang larang tu pun harus, terkadang yang larang tu makruh, terkadang yang larang tu haram. Jadi jangan kita faham Nabi ada buat benda yang harus. Tidur Nabi sunat, kahwin Nabi terkadangnya ada yang wajib, ada yang sunat. Perintah Allah Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu perintah Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jangan tersalah faham dengan benar Nabi. Jadi wajib kita i'tiqad makna Nabi itu benar. Nabi tak buat benda-benda yang harus, yang makruh dan yang haram. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buka kitab Minhajus Salam. Kok dia tanya kitab apa mengaji? Ni Ummul Ibrahim mana ada pun tak tulis. Dia tulis sidik, maknanya benarnya. Ni kitab ni kita ringkas. Kita kitab Tauhid, kitab Minhajus Salam. Barangkali ada juga dalam kitab Syarqawi ala Qulqudi. Saya tak boleh ingat, lama dah tak baca kitab tu. Habis tu kata benar Nabi. Kemudian amanah. Apa maksud amanah? Pan. Amanah ni maknanya Nabi tidak merasa malas, segan
dan mengkhianati apa yang diperintahkan olehnya, oleh Allah kepadanya sebagai seorang rasul. Itu maksud kata amanah. Kita kadang-kadang pegang amanah kita rasa malas. Contohnya jadi imam masjid. Imam masjid 2 orang kena duty kena dia punya turn. Hari tu dia badan tak apa sihat, rasa malas nak pergi. Contohlah, ni ada imam sini. Kita cerita orang tak ada, kata tak ada. Dia marah pula. Dia rasa malas. Macam kita nak pergi kerja. Padahal tu kerja kita. Kerja kita dan kita diamanahkan untuk bekerja apa yang kita menjawabnya. Kadang-kadang kita rasa malas. Itu bermakna kita tidak amanah pada hati, amanah pada jasad. Jadi Nabi ini dia pegang amanah Allah ni dengan seronok, dengan suka. Itu kata amanah. Dia pegang tu bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan seronok dan suka. Dia seronok, dia suka. Bukan dia suka-suka. Dia bukannya menyampaikan bila dia suka. Dia tak menyampaikan bila dia boring. Dia tak ada boring. Istilah boring dah lah. Letih tak ada. Ya, itulah kata amanahnya para rasul. Kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk. Nabi ni dia ada 3 jenis ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Nabi ada 3 jenis ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Pertama, ilmu yang wajib ia sampaikan. Yang kedua, ilmu yang hanya khusus untuk dia saja, dan dia pun tak sampaikan kepada orang. Yang ketiga, ilmu yang di dalam pilihan hatinya. Dia nak sampaikankah ataupun dia tidak mahu sampaikan. Dia nak sampaikan kepada orang tertentu ataupun orang yang tidak tertentu. Ini 3 jenis ilmu. Maka ilmu yang wajib dia sampaikan tu namanya ilmu sebaran am. Yang kedua, ilmu infiradi, ilmu khusus untuk dia. Yang ketiga, ilmu sebaran khas. Orang tertentu saja boleh beritahu. Dia beritahu orang tertentu. Baik, nak cerita 3 ni. Ilmu sebaran am iaitu segala ilmu berkaitan dengan syarak kepada sekalian manusia dan jin. Bukan kat manusia, jin sekali. Ini kata Nabi Rasul. Dan Nabi pernah dakwah 70,000 jin di mana? Dia Hunain, dia lembah Hunain. 70,000 jin. Nabi kita Muhammad dakwah jin. Ada di antara jin tu jin yang sedap daripada zaman Nabi Musa AS pun. Panjang umur jin ni. Siapa nak panjang umur jadi jin. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ilmu ni ilmu sebaran semua orang dia boleh pergi. Seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf yang zahir dan yang pertengahan. Zaman Nabi ada ke tauhid, fiqh, tasawuf? Zaman Nabi tu tak dibahagi-bahagikan lagi. Zaman Nabi disebut ad-din, agama. Ad-din, agama. Tak ada fiqh, tak ada tauhid, tak ada tasawuf. Tapi istilahnya sudah ada. Contohnya apa dia? Dalam sebuah hadis Nabi kata, Nabi kata apa?
Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah lam yafrid syai'an afdalu min at-tauhid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Apa? Istilah tauhid itu sudah ada. Jadi bermakna ilmu itu sudah ada, namanya belum ditentukan. Ulama-ulama ya melabelkan namanya ini tauhid, ini fiqh, ini tasawuf. Pada zaman Nabi disebut agama. Inna dina indallahil Islam. Begitu juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukan ada zaman Nabi. Ahli sunnah wal jamaah terbit istilah itu pada tahun 300 Hijrah. Dipopulerkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada keturunan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Asy'ari. Jadi banyaklah benda-benda yang tak ada zaman Nabi, hari ini ada, tak boleh kita kata salah. Kalau lagu tu tak boleh naik kereta dah. Toyota tak boleh naik, Proton tak boleh naik, Mercedes tak boleh naik unta jelah. Pasal apa? Zaman Nabi tak ada. Ya. Kenapa lah orang hari ni kalau Agung buat happy birthday, dia pun pergi juga. Namanya ustaz, namanya syekh, namanya doktor. Tapi bila ada orang sambut Maulid Rasul, dia kata bid'ah. Tahun ni dia lebihkan sikit. Dia kata apa? Tarikh 12 Rabiul Awal itu bukan tarikh lahir Nabi, itu tarikh wafat Nabi. Ingatkan dia bodoh. Rupanya lebih bodoh pada bodoh. Dah cukup dekat tu, tak masih banyak. Dulu kita ingatkan dia bangang tu. Rupanya lebih bangang gila. Kalau tak kerti sejarah, jangan cakap elok-elok orang tak tahu dan suruh orang tahu. Kan? Kita pergi masjid pakai seluar, tak pakai tali pinggang. Kan? Dia pun pegang bunyi ya. Kalau itu nak takbir, dia pun angkat takbir. Allah tolong dia seluar. Elok-elok orang tak tahu dia besar mana langsung ada. Itulah ibaratnya. Hang kalau tak tahu, pergi mengaji. Tanya orang kerti. Jangan buat bakti padahal tak kerti. Buat malu. Ya. Kita orang sunnah kata apa? Kami tahu lama benda tu khilaf saja. Senang kita kan. Ada 8 kaul tentang kelahiran Nabi. Nabi hang aganglah. Kaul yang paling dipegang oleh kebanyakan ulama 12 Rabiul Awal. Itu tarikh lahirnya. Pun 12 Rabiul Awal tarikh wafatnya. Ada kata 9, ada kata 2, ada kata 7. Itu khilaf kita sebut. Nabi kami pernah berkata, al-ikhtilafu ala ummati rahmah. Dia nak buang ke mana ada tu? Dia saja cari pasal. Jadi kita jangan cari pasal dia. Kita ni kalau sembang orang gila, kita pun gila juga. Nak kacau orang buat. Dia bulan Maulid dia mari. Bulan Maulid orang buat Maulid dia mari. Kacau dia. Tak sejalan hari tadi. Tahu tak siang kat dia. Tu dia punya ceramah tu sampai berpeluh-peluh orang keluar air mata. Konon-konon tu bersemangat dan nak lawan ni. Kita tengok dia apa? Siang dia. Siang tu. Dia kuat ni. Tak cukup makan dia. Makan dia kecil-kecil minum susu tak cukup. Baik lah. Tadi insyaAllah. Sikit lagi lah. Sampai bunyi subuh lah. Baik. Itulah dia yang perkara yang perlu kita tahu. Bab menyampaikan tadi ya. Kemudian apa ilmu sebaran khas yang Nabi tak boleh beritahu ke orang?
iaitu ilmu ma'rifahnya dengan Allah. Masa Nabi ke Arshillah, Nabi melihat Allah. Maka ilmu melihat Allah tu Nabi tak cerita kat siapa. Nabi tak boleh cerita dekat siapa. Macam mana hakikat dia melihat Allah, dia tak boleh cerita. Dia cuma cerita dia melihat Allah lah. Tapi macam mana dia melihat, dia tak boleh cerita. Tak ada kafiat, tak ada cara, tak ada kaedah. Itu namanya ilmu sebarat ilmu khususiah untuk Nabi. Ilmu infiradiyah, khusus untuk Nabi je. Nabi tak cerita kat siapa. Dan kita pun kalau mimpi jumpa Nabi, itu ilmu tu khusus untuk kita. Jangan duk cerita ke orang. Malam contohnya, contoh balik, tidur mimpi jumpa Nabi. Jangan subuh-subuh mari cerita, oi malam aku mimpi jumpa Nabi ya. Kat mana? Kat KFC. Tu tengok muka dia, lepas tu sudah sembang dengan dia. Jangan cerita ke orang. Jumpa Nabi, jangan cerita ke orang. Pergi rujuk dengan orang ulama, orang-orang alim ulama. Betul ke ada Nabi, dia mimpi tu Nabi? Kalau betul, jaga tu rahsia. Rahsia Allah nak beri, rahsia keimanan yang Allah nak beri kita. Ibaratnya kalau kita cerita harta kita ke orang macam mana, besok orang rompak, orang sambung. Itulah rahsia Allah nak beri, kita cerita ke orang, nanti syaitan sambung. Jadi riak, takabur, ujub, dia rasa dirinya mulia. Habis dia. Tu kata kena simpan. Kemudian apa ilmu yang pada pilihan Nabi, nak cerita ataupun tidak? Kebanyakannya ilmu-ilmu kesufian. Ya, tuan-tuan boleh tengok hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu banyak ilmu-ilmu kesufian yang banyak orang-orang yang tolak tasawuf ni lawan. Dan pada zaman dulu, bukanlah semua orang boleh mengamalkan ilmu-ilmu kesufian ini. Kebanyakannya tidak mengamalkan. Sedikit sahaja orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kesufian sejak dulu. Akhir zaman lagi dah sedikit. Lagi sedikit. Kalau disebutnya tariqah, istighasah, ya, tabaruk, pening kepala orang. Yang kami tahu kenduri tahlil, lepas tu makan. Dia sebut istighasah lah, apa benda susah dia kata. Lama-lama dia pupuh, selesai. Zikir kuat sikit ya, selesai. Karaoke nak buat apa? Saya pun heran. Sikit-sikit selesai. Dia perlih. Dah lama dah sesat, kenapa tak pergi repair sikit tak ni? Perlih lama dah. Dia duk kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Tubuh Allah sebesar arash. Kaki Allah di atas kursi. Kita dengar gugur. Ada kau nak repot. Nak kata betul itu ijtihad dia. Kita dengar pun pelik ya. Allah itu besar. Besarnya sebesar arash. Duduk atas arash. Kakinya di atas kursi. Ini disebutkan dalam kitab tafsir mereka. Ya, buka kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin. Ada lagi tak? Kenapa? Dia orang tak pergi kaji, tak pergi sidik. Ini masalah dia. Ya, tauhid 3. Tauhid 3 ni apa dah? Tauhid terbahagi pada 3. Kalau kita kata tauhid terbahagi 3, sama dengan orang Kristian yang berkata Tuhan itu Trinitis. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sama macam Hindu. Dia pun kata Tuhan 3. Tuhan Siva, Tuhan Vishnu, Tuhan apa? Rama satu lagi. Kan Rama yang muda tu. 3 ya. Buddha pun 3 juga. Majusi pun 3 juga. Wahabi pun 3 juga.
dalam kitab tauhid yang kita ngaji, kalau terjumpa 3 tauhid, itu bukan 3 bahagi. Itu dipaham tauhid itu 3 perkara, bukan bahagi. Faham boleh tu? Bahagi maknanya lain. Bahagi kau boleh belah. Sini 3. Itu 2, 3. 3 perkara dalam istilah ilmu tauhid tak sama dengan 3 bahagi. Barangkali dalam bahasa Melayu serupa, kan? Tapi dalam ilmu tauhid tak sama. Satu tu nak cerita 3 benda. Allah tu pada dirinya ada zat, ada sifat, ada asma, dan satu lagi ada af'alnya. Itu perkara yang ada dari zat dan Tuhan yang satu, bukan bahagi. Kalau bahagi, zat lain, sifat lain. Siapa kata zat lain, sifat lain, syirik. Wal'iyahzubillah. Kalau kata serupa pun tak boleh lah. Habis nak kata apa? Allah dua yang maha mengetahui. Sebab tu tak boleh kata tauhid itu ada 3 bahagi. Tauhid maknanya keesaan. Dari keesaan Allah itu 3 perkara yang dipahami. Begitu, ya. Itu nak cerita. Jadi ilmu tasawuf ni tuan-tuan, bukan semua sahabat-sahabat diberitahu oleh baginda Nabi. Ada beberapa sahabat yang dapat ilmu-ilmu tasawuf. Di antaranya ialah Abu Huzaifah Al-Yamani, Abu Zar Al-Ghifari, kemudian lagi Abu Hurairah ataupun Abdurrahman As-Sukhti. Mereka ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Bila mereka rapat dengan Nabi, Nabi menceritakan tentang kesufian. Tandanya apa? Tandanya di zaman Nabi dulu ada lebih kurang 400 orang yang hanya duduk di masjid Nabi. Ada lebih kurang 400 orang duduk di masjid Nabi. Nabi gelarkan mereka itu Ahlus Sufah. Sufah tu sufi ya. Sufi itu datang ke istilah tasawuf. Maknanya apa? Orangnya sudah ada, ilmunya sudah ada, istilahnya. Ini Al-Baghdadi sekitar tahun 270 Hijrah. Orang sudah ada, ilmu sudah ada, istilahnya belum. Ya. Baik. Sejak azali hukum Allah sudah ada sejak azali. Cuma yang dihukumkan kepada siapa tu belum ada. Hukum sudah ada, firman sudah ada, cuma belum ditajalikan kepada siapa. Macam Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, kita cerita dulu kan. Firman tu sudah ada pada azali, belum Nabi Musa lahir. Belum Nabi Musa lahir, firmannya sudah ada untuk Nabi Musa. Bila sampai saat itu Allah tajalikan firmannya yang qadim itu. Jangan faham masa itu Allah Ta'ala berfirman jadi Allah itu baharu. Jadi Allah itu baharu, tidak qadim. Jadi kalam Allah itu baharu, tidak qadim. Dah, kita dah menyamakan Allah dengan makhluk. Ternabi laisa kamitslihi syai'. Ternabi mukhalafatuhu lil hawadith. Ya. Baik. Bunyi banyak kali kita kena gitu ya. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Bulan panjang umur InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Soalannya bagus. Tak pernah ada soalan. Itu yang soalan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.